Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Umi Noliana binti Khairuddin, pemegang nombor matrik 1200803. Saya dan rakan-rakan daripada kumpulan 4 yang bernama Smart Siswi akan membentangkan hasil kajian kami yang telah dilakukan demi mencapai objektif-objektif utama mengenai tajuk tugasan iaitu krisis alam sekitar dan impaknya terhadap ekosistem dan peradaban manusia. Sebelum itu, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat maupun secara langsung ataupun tidak langsung dalam menjayakan tugasan berkumpulan bagi subjek penghayatan etika dan peradaban. Seperti yang kita tahu, isu-isu alam sekitar telah mendapat perhatian umum sejak dahulu lagi. Hal ini kerana krisis alam sekitar ini sentiasa terikat dengan persekitaran kehidupan manusia. Krisis alam sekitar di Malaysia mempunyai skop yang sangat luas di mana boleh terbahagi kepada beberapa aspek iaitu pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran bunyi dan sebagainya. Krisis alam sekitar ini bukan sahaja memberi impak kepada ekosistem bumi, malah turut memberi kesan terhadap peradaban manusia. Ekosistem bumi boleh diklasifikasikan sebagai satu komuniti atau sekumpulan organisma yang hidup berinteraksi antara satu sama lain dalam persekitaran tertentu. Manakala peradaban manusia pula boleh diterjemahkan sebagai suatu tahap perkembangan bangsa, kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Seterusnya, kita beralih kepada objektif kajian. Bagi objektif kajian kami menekankan 3 objektif utama iaitu menjelaskan konsep krisis alam sekitar berdasarkan perspektif Islam dan perspektif Barat. Yang kedua, mengkaji dan memperhalusi beberapa sumber kajian bagi menggali faktor dan kesan permasalahan alam sekitar terhadap ekosistem dan peradaban manusia. Yang ketiga, mencadangkan kaedah-kaedah bagi menangani alam sekitar di samping memperoleh kesedaran sensitiviti masyarakat dalam penjagaan alam sekitar. Bagi skop kajian pula, skop kajian kami tertumpu kepada krisis alam sekitar yang memberi impak dan terhadap ekosistem dan peradaban manusia di Malaysia. Kami memilih Malaysia sebagai skop kajian khusus kerana satu demi satu isu alam sekitar yang berlaku di Malaysia, termasuklah tragedi Highland Tower, Pos Dipang, isu Gua Tempurung dan sebagainya. Skop kajian ini juga difokuskan kepada 3 bahagian iaitu konsep, faktor dan kesan serta langkah-langkah menanganinya. Fokus proses kajian ini adalah melalui kajian perpustakaan iaitu melalui sumber jurnal, laman sesawang, buku, akhbar dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atira binti Mamat Rozi dari kelas KMC 1, nombor matrik 1200799. Jadi saya akan menerangkan tentang kajian literatur dan metodologi kajian yang telah kami gunakan di dalam kajian ini secara ringkas. Kajian literatur kami menerangkan tentang jenis-jenis pencemaran yang berlaku. Antaranya ialah pencemaran tanah, pencemaran air dan juga pencemaran udara. Pencemaran tanah ialah pencemaran yang mungkin berlaku berpunca daripada aktiviti industri seperti kilang-kilang yang membebaskan bahan-bahan yang bertoksik, bahan kimia pertanian ataupun pelupusan sisa yang tidak wajar. Contoh-contoh bahan kimia yang digunakan ialah racun serangga. Racun serangga yang digunakan boleh menghilangkan kesuburan tanah dan air di dalam tanah akan tercemar. Ini akan membawa kepada pencemaran tanah malah juga pencemaran air. Sebagai contoh, yang kami dapat kupas ialah di Keratan Akhbar yang memaparkan tentang pencemaran tanah yang berlaku di Pasir Gudang, Johor. Pencemaran ini berpunca daripada pembuangan sisa toksik yang telah ditanam dalam tanah. Kesannya, ramai penduduk setempat yang terkesan dan kesihatan mereka terjejas. Seterusnya ialah pencemaran air. Pencemaran air merupakan perubahan yang telah berlaku kepada kandungan air atau warna serta sifat-sifat kimia air tersebut. Kualiti air di Malaysia daripada 477 sungai yang diawasi, 224 bersamaan 47% didapati bersih. Manakala 207 bersamaan 43% sederhana tercemar dan 46% bersamaan 10% adalah tercemar. Seterusnya ialah pencemaran udara. Pencemaran udara diyakini telah merosakkan kehidupan alam sekitar apabila ianya didedahkan kepada persekitaran atau dibebaskan ke atmosfera. Laporan Persetubuhan Kesihatan Sedunia WHO 1992 menerangkan bahawa 90% daripada karbon monoksida di udara sebenarnya berasal daripada asap kenderaan bermotor.
Seterusnya ialah metodologi kajian yang telah kami gunakan, iaitu kajian perpustakaan, pengumpulan data yang berpunca daripada kajian daripada internet, jurnal, keratan akhbar dan sebagainya. Seterusnya ialah analisis data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nurul Izzam binti Muhammad Isam, Nurul Izzam binti Muhammad Isam. Nombor matrik 1200801. Saya akan membentangkan konsep dan faktor krisis alam sekitar terhadap ekosistem dan peradaban manusia. Okey, konsep krisis alam sekitar terbagi pada dua perspektif, iaitu perspektif Islam dan Barat. Okey, Islam berpandukan kepada dua sumber, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ini menunjukkan bahawa penjagaan alam sekitar perlu menjadi satu keutamaan diri dalam melaksanakan amanah yang dipikul sebagai tanda kekuasaan Tuhan. Dalam Al-Quran ada berkata, Allah jualah yang menguasai alam langit dan bumi serta segala yang ada padanya, dan dia jualah yang maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Okey, dari segi perspektif Barat pula, pencemaran alam sebagai satu kegagalan manusia dalam menunaikan tanggungjawab yang dipikul. Louis Theodore dan Yang C. McQueen berkata, kegagalan manusia menguruskan sistem pembuangan atau pelupusan sampah dengan baik dan akibat kepesatan sektor industri yang mendadak sehingga memberikan kesan buruk kepada kualiti udara, air dan tanah. Terusnya saya pergi kepada faktor-faktor krisis alam sekitar. Ada 3 faktor yang menyebabkan krisis alam sekitar ini berlaku. Yang pertama, pelepasan asap-asap bertoksik. Okey, pelepasan asap-asap bertoksik ini hasil daripada asap-asap kenderaan bermotor, lagi-lagi di kawasan bandar seperti di Kuala Lumpur. Okey, seterusnya daripada kilang kawasan perindustrian yang melakukan kerja-kerja pemprosesan. Ini menyebabkan keluarnya asap bertoksik ke atmosfera. Okey. Seterusnya, faktor yang kedua yang menyebabkan krisis alam sekitar ini berlaku ialah pembuangan sistem domestik. Okey, pembuangan sistem domestik ini berpunca daripada bahan buangan sistem domestik yang menyebabkan berlakunya masalah air yang serius, di mana air meleleh dari sisa buangan di kawasan tapak pelupusan disalurkan ke sungai yang berhampiran. Okey, akhir sekali, faktor krisis alam sekitar adalah pencemaran tanah. Okey, pencemaran tanah ini berlaku daripada hakisan tanah yang disebabkan oleh penebangan hutan secara tidak terkawal oleh manusia. Kesimpulannya, terdapat banyak faktor yang menyebabkan krisis alam sekitar kepada peradaban manusia dan ekosistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aina Farhana binti Rahim, nombor matrik 1200800, akan meneruskan pembentangan mengenai impak krisis alam sekitar. Sebagaimana yang kita tahu, krisis alam sekitar ataupun pencemaran alam sekitar banyak berlaku di dalam maupun di luar negara, dan ia memberi impak yang sangat negatif kepada ekosistem dan juga peradaban manusia. Pesan kepada ekosistem yang pertama ialah kematian organisma laut. Hal ini disebabkan oleh pembuangan sisa-sisa domestik ke dalam sungai maupun laut dan menyebabkan perubahan tahap pH air yang tidak sesuai untuk kehidupan akuatik, dan seterusnya menyebabkan kematian organisma laut. Kesan kepada ekosistem yang kedua ialah perubahan iklim global dan setempat. Hal ini berpunca daripada pelepasan asap yang bertoksik dan mengandungi kimia ke udara tanpa kawalan. Hal ini menyebabkan tanah menjadi tidak subur dan proses penanaman amat sukar dilakukan. Seterusnya, kesan kepada ekosistem yang ketiga ialah hakisan tanah. Hakisan tanah banyak berlaku daripada pencemaran tanah yang disebabkan oleh aktiviti manusia itu sendiri seperti pembangunan. Dan aktiviti-aktiviti tersebut banyak mengundang bahaya dan boleh menyebabkan tanah runtuh. Seterusnya, kesan kepada peradaban manusia. Kesan kepada peradaban manusia yang pertama ialah gangguan bekalan air. Apabila pencemaran air banyak berlaku, sumber air yang untuk kegunaan manusia akan kurang, dan ia sangat merumitkan untuk melakukan aktiviti-aktiviti harian kepada manusia. Seterusnya ialah kesihatan manusia terjejas. Apabila terlalu banyak bahan kimia
lepaskan ke udara, ia akan mengundang bahaya kepada manusia kerana ia akan menyebabkan masalah pernafasan dan juga masalah alahan pada kulit kerana udara yang tidak bersih. Seterusnya ialah dan yang terakhir sekali ialah hilangnya khazanah alam untuk generasi akan datang. Hal ini berpunca apabila sikap manusia yang tidak bertanggungjawab. Apabila terlalu banyak berlakunya pencemaran udara pada masa kini, ia akan menyebabkan sumber alam semula jadi yang indah dan bersih ini akan hilang dan tidak dapat untuk digunakan ataupun dirasai oleh generasi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aizan Syafarin Yusuf. Nombor matrik 1200802. Okey, yang pertama, dari segi individu kita ada 3 langkah-langkah yang perlu dilaksanakan oleh setiap individu. Yang pertama, amalan kita semula. Setiap individu bertanggungjawab memainkan peranan masing-masing dalam menangani isu-isu berkaitan pencemaran sekitar, antaranya ialah mengamalkan amalan kita semula. Okay. Yang kedua, amalan pengangkutan awam. Setiap individu seharusnya memberikan pengangkutan awam untuk ke sesuatu destinasi. Contohnya, LRT, monorail dan ERM merupakan kenderaan yang masuk alam kerana kenderaan tersebut tidak mengeluarkan asap. Selain itu, yang ketiga, penggunaan media massa yang betul. Okay, yang kedua adalah peranan masyarakat dalam menangani krisis alam sekitar. Yang pertama ialah mengadakan gotong royong. Masyarakat hendaklah menyedari pentingnya menjaga alam sekitar dengan mempraktikkan aktiviti gotong royong seperti membersihkan kawasan persekitaran perumahan, memetik sampah sarap, sisa makanan dan bahan-bahan bungkusan serta buang ke tempat yang betul. Kedua adalah menanam lebih banyak tumbuhan hijau. Penanaman tumbuhan hijau ini bertujuan mengeluarkan kesan pemanasan global melalui penyerapan karbon dioksida. Oleh itu, pemanasan global dapat dikawal dan akan dapat menstabilkan ekosistem persekitaran. Manakala, di kawasan sepanjang jalan raya atau lebuh raya pula, pokok dapat mengeluarkan haba biasan di permukaan jalan dan selawar matahari. Oleh itu, penanaman tumbuh hijau amatlah penting bagi mengeluarkan pencemaran di samping dapat menghirup udara yang lebih segar dan nyaman. Kesimpulan yang kami dapat daripada kajian ini ialah pelbagai indikasi yang kami dapat daripada kajian ini maksudlah ia telah membuka mata kami tentang kepentingan alam sekitar kepada manusia. Melalui dapatan kajian ini, kami juga memperoleh pandangan yang lebih jelas tentang kesan peradaban kepada alam sekitar. Selain itu, kami juga dapat mencadangkan beberapa langkah yang boleh diamalkan di Malaysia bagi menangani isu pencemaran alam. Yang pertama ialah memperkenalkan satu undang-undang menyihatkan pemasukan kenderaan persendirian pada hari Sabtu. Selain itu, kita juga perlu mencontohi negara-negara Malaysia lain dari aspek kecantikan teknologi. Selain meningkatkan teknologi pembangunan yang boleh memberi kesan eksternaliti negatif kepada alam sekitar, Malaysia juga perlu meningkatkan sistem rawatan air yang lebih canggih. Oleh itu, penambahbaikan teknologi Malaysia perlu dipertingkatkan melalui inisiatif-inisiatif yang diperuntukkan di Malaysia demi mencapai kelestarian sumber-sumber alam semula jadi.